Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru pendidikan seni anda. Okey, video kali ini kita nak belajar mengenal parang. Kepada yang baru menonton video Cikgu Syukri, bolehlah subscribe terlebih dahulu. Apa lagi? Jom kita belajar. Okey anak-anak, sebelum kita buat parang hilang, eloklah anak-anak sediakan buku teks sebagai rujukan. Okey, rujuk muka surat 40, unit 5, tajuk pahlawan kecil. Okey, di sini cikgu bacakan sedikit. Alat pertahanan diri ialah senjata yang digunakan untuk menjaga keselamatan diri dan lambang keberanian seseorang pahlawan. Biasanya pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan ataupun pejuang ni menggunakan senjata untuk berlawan ataupun berperang dengan musuh. Okey, tujuannya bukan suka-suka nak pergi berlawan, tapi kebanyakannya adalah untuk mempertahankan tanah air ataupun mempertahankan kampung halaman. Jadi mereka gunakan alat ni, senjata ni sebagai kata alat keselamatan. Okey. Wah, ada pelbagai jenis alat pertahanan diri. Amati bentuknya. Ceritakan alat pertahanan diri yang menjadi pilihan kamu. Kalau kita tengok di sini ada 5 alat pertahanan diri ataupun senjata yang digunakan, yang biasalah digunakan oleh orang-orang terdahulu. Okey, antaranya yang paling popular keris. Keris hingga ke hari ini masih digunakan, tetapi digunakan oleh kerabat-kerabat diraja sebagai alat kebesaran. Kemudian tombak, busur dan panah terabai. Terabai ni sangat popular di Sarawak lah. Okey, dia kita kata sebagai alat pelindung, okey, ataupun shield. Kemudian kita tengok ini struktur parang hilang. Ni ada gambar budak lelaki ni, dia memegang parang hilang. Pada strukturnya ada hulu parang, mata parang dan juga ada satu lagi tu sarung parang, nombor 3 tu. Okey, kita tengok sedikit info. Bentuk konkrit bersifat sebenar, 3 dimensi dan boleh disentuh. Ini dia cerita tentang unsur seni bentuk. Bentuk konkrit. Bentuk konkrit ni contohnya kalau cikgu ambil gunting ni lah. Okey, gunting ni sebenarnya alat untuk kita belajar kan, kita buat kerja, tapi dia juga boleh jadi senjata. Yang dikatakan bentuk konkrit tadi beginilah. Okey, bersifat 3 dimensi. Kita boleh tengok. Okey, kita boleh pusing kiri kanan depan belakang. Okey, terus kepada muka surat seterusnya. Okey, tajuk di situ teguh si parang hilang. Lihat parang hilang di bawah. Apakah bahan yang boleh digunakan untuk membuat sebilah parang hilang yang kukuh? Okey, ini kalau kita nak buat maksudnya kita bukanlah nak buat senjata yang sebenar, cuma kita nak buat tu macam replika saja. Okey, untuk kita belajar kenal alat pertahanan diri. Okey, ini juga merupakan craft tradisional. Okey, yang pertama tu dia kata sediakan tali rafia, tali, kemudian selotip, benang tebal, mana-manalah. Okey, ataupun kita gunakan tali. Di sini diceritakan pula tentang sedikit info tentang prinsip rekaan imbangan. Imbangan tidak simetri berlaku apabila objek tidak sama pada bahagian kiri dan kanan, tetapi masih seimbang. Contoh kalau kita tengok gunting ni tadi. Okey, gunting ni dia ada imbangan simetri, kiri kanan sama. Okey, tetapi tidak pada pisau ni. Okey, kalau kita tengok badan pisau ni, okey, bentuk sebelah kiri dan sebelah kanannya agak berbeza sedikit. Jadi dia imbangan tidak simetri. Okey, kemudian kita tengok bahagian bawah tu hulu parang. Kita gunakan cardboard. Kita gunakan kad keras, kad manila dan juga untuk kita hasilkan mata parang ni. Okey, bahan yang boleh digunakan untuk membuat kemasan, pembungkus aluminium, manik dan warna poster. Kalau kita nak cat lah. Kita tengok apakah langkah-langkah untuk menghasilkan parang hilang. Okey, anak-anak, kita rujuk pada muka surat berikutnya, muka surat 42. Okey, tajuk parang hilang pusaka abadi. Okey, di sini kita tengok langkah-langkah. Mari buat sebilah parang hilang yang menarik dan kukuh menggunakan cardboard. Okey, cardboard ni macam kertas kotak tu. Lakar rupa parang hilang pada cardboard, potongkannya menjadi 2 keping. Maknanya ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Okey,
Kalau ni di sebelah kanan, maksudnya kita kena tekap satu lagi untuk buat sebelah kiri. Okey, langkah kedua, potong polistrina mengikut lakaran parang hilang. Polistrina ni macam kabus Kemudian langkah 3, tengok tu ada gambar tali rafia. Susun tali rafia dan lekatkannya. Carikan tali rafia untuk mendapatkan jalinan halus. Okey, kalau tak nak guna tali rafia, kita boleh gunakan tali ataupun benang. Langkah 4, dekat polistrina dan cardboard antara satu sama lain untuk membentuk parang hilang. Kalau tak ada gam, kita boleh gunakan double sided tape. Okey, langkah 5. Langkah 5 dia kata lilit pemegang parang hilang dengan pita perekat. Buat kemasan dengan menambah bahan hiasan secara kreatif untuk memperlihatkan jalinan yang menarik. Okey anak-anak, kalau kita tengok ni di bahagian ni ada dua contoh gambar parang hilang. Tengok budak lelaki ni dia pakai baju sekolah ni. Yang tadi pakai pakaian tradisional Sarawak, yang ni pakai baju sekolah. Okey, berhati-hati semasa menggunakan pisau. Okey, sebab kita nak potong kan. Sekarang parang hilang telah siap untuk digunakan dalam persembahan. Apa maksud persembahan ni? Okey, persembahan ni biasanya berkaitan dengan projek kesenian di akhir semester. Bila kita dah buat projek, okey, kita akan gabungkan bersama dengan kelas muzik. Kelas seni visual bergabung kelas muzik, kita akan buat persembahan dan juga pameran seni. Yang tu anak-anak boleh rujuk dengan guru pendidikan seni masing-masing. Okey, kemudian kita tengok alat dan bahan. Okey, ni ada template. Template ni maksudnya kertas yang kita dah potong rupa parang hilang lah. Kemudian polistrina ataupun kabus, guna yang nipis saja. Kemudian pensel, cardboard, gam, pita pelekat ataupun selotip, pemotong polistrina. Kalau tak ada yang ni boleh guna pisau. Bahan hiasan, kalau tengok macam ni benang dawai ni dia lembut saja. Okey, kemudian manik, boleh gunakan manik, contohnya macam ni. Okey, kemudian tali rafia. Kalau tak ada tali rafia, boleh gunakan benang macam ni. Jom kita tengok parang sebenar. Okey anak-anak, suka cikgu nak kongsikan contoh parang sebenar. Macam mana rupa parang sebenar. Okey, ini dia. Okey, parang sebenar. Parang ni cikgu dapat hadiah daripada ayah cikgu. Kalau nak tahu, ayah cikgu buat sendiri parang ni. Gunakan besi, kayu, tembaga. Okey, kita tengok bahagian dalam Okey, ni ciri-ciri dia. Okey, ini dia ada bulu bahagian pemegang. Okey, kemudian ada mata dia. Ni mata dia tajam Okey, bahagian penyambung ni kita panggil dia puting. Dia cocok masuk ke dalam. Okey, kena gam lah dia ni kayu yang sangat keras ni. Cikgu pun tak tahu kayu apa. Okey, ini sarung bahagian dalam. Boleh tengok. Kemudian dia ada tempat untuk kita gantungkan tali tujuannya untuk mudah gantung pada pinggang. Okey, cikgu tak tunjuklah cara dia. Okey, tapi inilah dia parang, contoh parang, bukan parang hilang. Okey, lebih kepada parang Melayu lah. Okey anak-anak, kita akan bersambung pada video yang kedua untuk penghasilan karya parang hilang pusaka abadi. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton video pertama ni yang lebih kepada nota dan penerangan. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.